Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan sesi kuliah kita sambungan bacaan kitab Riyadhus Salihin, dan masih lagi kita membincangkan tajuk yang lepas, iaitu tajuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk kepada hadis yang ke-21. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Ka'b bin Malik, yang mana Abdullah ni pimpin Ka'b bin Malik. Di kalangan anak, ramai-ramai anak Ka'b bin Malik ni, dialah yang pimpin ayah dia ketika ayah dia, semasa ayah dia tak nampak mata dah. Ka'b bin Malik ni seorang sahabat Nabi, dan dia ni ada cerita yang sangat besar yang mana turunnya ayat Quran, dan juga direkod di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang taubat Ka'b bin Malik. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh anak dia Abdullah, kerana anak dia ni amat rapat dengan ayah dia. Semasa ayah dia tua tu, ayah dia tak nampak mata dah. Dialah yang pimpin pergi masjid, dia pergi mana-mana. Dan dia menceritakan, qala sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kata dianya, aku pernah dengar ayah aku Ka'b bin Malik ni menceritakan tentang diri dia sendiri, kisah taubat Ka'b bin Malik ni, satu kesalahan besar yang dia telah buat, iaitu dia tidak menyertai di dalam peperangan Tabuk. Menyertai dalam perang Tabuk ni termasuk dalam hukum wajib fardu ain. Ketika tu ada beberapa orang sahabat yang mukmin, sahabat yang benar-benar sahabat, tidak menyertai. Yang baki lagi tu orang munafik ramailah yang tidak menyertai di dalam peperangan Tabuk. Jadi ada beberapa orang sahabat tidak pergi. 3 orang sahabat, yang mana 3 orang ni ada cerita panjang yang kita akan baca, dan hadis ini hadis yang begitu panjang yang mengisahkan taubat Ka'b bin Malik, dan juga 2 orang sahabat dia yang lain, yang mana Nabi SAW telah hukum ketiga-tiga orang ni dengan sebab tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Qala Ka'b, kata Ka'abnya, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk.
Ka'ab memulakan cerita dia. Dia kata, saya ni tidak menyertai mana-mana peperangan yang Nabi ada bersama. Nabi pergi perang, semua aku pergi belakang peperangan, kecuali 2 peperangan sahaja. Yang pertama peperangan Tabuk, yang kedua peperangan Badar. Dia tidak menyertai. Kedua-dua peperangan ni ada cerita dia, kerana apa dia tidak menyertai. Ya. Baki peperangan yang lain semua dia menyertai. Kira-kiranya Ka'ab bin Malik ni seorang yang pejuang agama. Cuma ada ketikanya berlaku kesalahan. Walaupun begitu Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat. Dengan sebab dia telah menyesal dan dia telah mengaku kesalahan dia tadi, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Dalam perang Tabuk aku tidak pergi, dan satu laginya perang Badar. Aku tidak menyertai juga. Walaupun aku tidak menyertai dalam peperangan Badar, tetapi peperangan Badar ni agak berbeza dengan peperangan Tabuk. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Berbeza macam mana? Berbezanya, orang yang tidak menyertai dalam peperangan Badar, Nabi SAW tidak marah. Nabi tidak tegur. Tidak dikira satu kesalahan orang yang tidak menyertai di dalam peperangan Badar. Kenapa tidak dikira kesalahan orang yang tidak menyertai dalam perang Badar ni? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy. Kerana mereka awalnya Nabi keluar, niat keluar daripada Madinah tu bukan nak perang. Para sahabat pun hak keluar tu bukan nak perang. Jadi para sahabat hak lain ada yang tidak keluar kerana bukan nak perang. Sudah cukup dah keluar dengan jumlah 313 orang yang keluar daripada Madinah. Niat asalnya untuk nak menahan rombongan perniagaan yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada Syam balik ke Mekah. Nak sekat rombongan. Bukan niat nak pergi perang, tidak. Keluar perang Badar ni. Sebab itulah tidak dikira salah orang yang tidak pergi dalam peperangan Badar. Hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Berlaku perang tadi itu betul-betul kerana takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kerana kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Nabi keluar, siapa ke tempat yang Nabi tuju tadi, untuk nak menyekat siapa di tengah jalan, Nabi duduk tunggu, rombongan mari, dengar khabar rombongan telah ambil jalan lain. Telah terselamat dah. Abu Sufyan lebih awal lagi tahu. Kesan dengan keluar Nabi daripada Madinah, tujuan untuk nak menyekat rombongan ini, dia ambil jalan lain. Dan dia hantar orang pergi ke Mekah supaya keluar untuk menyelamatkan rombongan perniagaan. Abu Jahal dengan bala tentera daripada Mekah ni keluar beramai-ramai, dan Nabi pun tahu Abu Jahal telah keluar dengan tentera dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah depan para sahabat. Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada aku dua perkara. Sama ada rombongan perniagaan ni ataupun bala tentera yang keluar daripada Mekah. Jadi rombongan perniagaan ni lepas dah. Talih lagi yang kita hak adanya bala tentera yang keluar daripada Mekah. Hak tu sahaja yang kita kena hadapi sekarang. Para sahabat semua sekali memberi sekata kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan canggah apa yang diarahkan oleh kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kalau itulah yang kamu arah supaya kami ni berperang dengan golongan Mekah hari ni, kami akan berperang. Kerana itulah janji kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat memberi kata putus. Memberi keputusan yang begitu tegas kepada Nabi untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah. Dia sebut selain daripada aku ni menyertai peperangan bersama dengan Nabi, dan aku juga termasuk di kalangan para sahabat ia sempat memberi bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang terlibat di dalam perjanjian Aqabah. Ini beberapa orang sahaja daripada Madinah yang datang ke Mekah dan Nabi ambil perjanjian. Dan orang-orang ni bukan calon-calon orang. Apabila dia terlibat dalam peperangan, hina tawathaqna 'alal Islam. Ketika mana kami telah berbai'ah, telah memberi janji taat setia untuk membela Islam. Untuk memperjuangkan Islam. Innama kharaja Rasulullah wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin. Aku sendiri pun kalau Nabi keluar ke Badar tu untuk berperang, maka aku sendiri pun berasa rugi kerana tidak bersama dalam peperangan Badar. Berasa rugi. Terlepasnya peperangan Badar tu, kerana berasa rugi besar. Wa in kanat badrun adhkar finnas minha. Kerana peperangan Badar ni lebih dikenali di kalangan para sahabat semua sekali, kerana peperangan Badar ni adalah peperangan yang besar. Peperangan yang menentukan jatuh bangun Islam. Kalau kalah dalam peperangan Badar, maka tak ada Islam. Benar peperangan Badar, maka Islam ni kekal. Ketika Nabi perang dalam peperangan Badar ni, Rasulullah berdoa, Allahumma intahlik hadhihi al-'isabatu la tu'bad. Ya Allah, sekiranya kumpulan kecil ni kalah pada hari ni, maka tidak ada manusia yang sembahmu di atas muka bumi. Dengan sebab umat Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantung rapat hati kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu turun pertolongan daripada Allah, kemenangan telah berpihak kepada umat Islam. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Ni lagu mana cerita aku? Aku nak cerita macam mana aku boleh tidak menyertai dalam peperangan Tabuk ni. Aku nak cerita. Lagu mana? Lam akun qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu. Dia kata pada masa itunya Allah Subhanahu wa taala ni bagi kemudahan kepada aku banyak. Dan tubuh badan pun segar molek. Tubuh badan pun segar molek, dan kemudahan-kemudahan lain pun banyak. Tak patutlah aku tak pergi pada masa tu. Fi tilkal ghazwah, di dalam peperangan itu, wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Dia kata, demi Allah, aku tidak pernah ada dua kenderaan, dua ekor unta ataupun dua ekor kuda sebelum daripada ni, kecuali dalam peperangan ni sahaja aku ada dua ekor. Ni kemudahan yang Tuhan beri kepada dia. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Dan Nabi sendirinya, kebiasaan Nabi apabila dia nak keluar perang, dia tidak akan beritahu tempat yang akan dituju. Di mana dia akan tuju ni? Nak pergi perang, dia akan bagi gambaran pergi ke tempat lain. Supaya musuh tidak dapat, itu strategi perang. Tidak dapat kesan. Hatta kanat tilkal ghazwatu, sehinggalah berlaku peperangan Tabuk ni, faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid.
Oleh kerana peperangan Tabuk ni berbeza dengan peperangan yang lain. Yang pertamanya, peperangan Tabuk berlaku pada musim panah yang begitu terik. Panah telaja. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Dan jarak dia begitu jauh. Tabuk dekat dengan Jordan. 400-500 kilo, kata-kata kena berjalan kaki. Kena merentasi padang pasir. Ni halangi-halangi. Ujian dalam peperangan. Nak perang. Sebab itulah kita tengok Islam yang sapa kepada kita setahun ni berapa banyak darah yang telah tumpah. Berapa banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada Islam sehingga kita dapat Islam sapa kepada kita Islam pada hari ini. Ni pengorbanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Macam mana mereka ni sanggup berperang? Perang ni tidak sama dengan ibadat-ibadat yang lain. Kerana peperangan ini memerlukan kepada pengorbanan yang begitu besar. Wastaqbala adadan kathiran. Dan bilangi tentera yang nak lawan ni ramai. Bilangi tenteranya ramai. Apa pula berana? Jadi berwarna. Tengah tengok. Apa kan? Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu dengan sejelas-jelasnya tepat yang dia akan tuju. Tepat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tuju. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para sahabat ni buat persediaan yang lengkap. Untuk berhadapan dengan musuh. Supaya tidak kata kita nak jalan jauh, kena ada persiapan yang lengkap. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Lalu Nabi beritahu awal lagi, kita akan pergi ke Tabuk ni. Tempat kita perang di Tabuk. Jalannya susah semua sekali. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kathirun. Wa la yajma'uhum kitabun hafizun. Ketika tunya orang Islam, tentera-tentera apabila Nabi ni ketebah dan minta para sahabat supaya menyertai di dalam peperangan Tabuk. Sama ada menyertai dengan harta benda, derma untuk peperangan Tabuk, menjayakan satu misi jihad besar yang dilancarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyertai dari segi diri sendiri, tubuh badan, supaya sertai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dengar ke tak? Akan turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabat ath-thimar waz-zilal. Dan ketika Nabi perintah para sahabat supaya keluar berperang ni, pada musim tunya musim buah masuk. Buah pun duduk tengah masuk pada ketika tu. Jadi ni ujian-ujian berlaku. Nak perang ni orang mikir belaka. Nak jalan jauh sampai 500 kilo. Kita jalan kaki saja. Kena rentas pada pasir. Musim panas terik pula. Dengan bilangnya musuh yang begitu ramai pula. Musim buah masuk pula. Ini yang menyebabkan ujian besar kepada para sahabat. Sama ada nak menyertai bersama dengan Nabi ataupun tinggal perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini halangi-halangi di dalam peperangan Tabuk. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Lalu Rasulullah bersama dengan para sahabat telah membuat persiapan. Buat persiapan awal lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat supaya buat persiapan. Supaya buat persiapan. Dan kalau kita baca di dalam cerita macam mana ke persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat ni, para sahabat begitu bersungguh untuk nak menjayakan misi jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang Tabuk. Bersungguh-sungguh sehingga ada para sahabat tu yang tak ada apa pun, dia ada tilam sahaja, dia sanggup bawa tilam pergi jual tilam. Pergi jual tilam. Kat mana? Tak ada. Kat mana tu? Nak kat frame. So dia tak tahu mana. Wa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu. Kata Ka'ab ketika para sahabat duk tengah sibuk buat persiapan untuk peperangan Tabuk, dan aku pun keluar sama. Pergi bersama dengan para sahabat buat persiapan untuk perang ni. Bukan aku tidak mahu pergi perang. Memang peringkat mulanya niat aku untuk nak keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Aku pun pergi bersama juga. Aku pergi bersama. Fa arji'u wa lam aqdi syai'a. Tapi apabila aku balik di rumah, tak ada. Tapi apabila aku balik di rumah, aku tak buat apa pun. Apabila balik di rumah, jadi tak ada semangat nak pergi. Tidak ada semangat. Wa aqulu fi nafsi, lalu mari bisikan dari dalam diri aku. Mari bisikan ana qadirun ala dhalika idza aradtu. Dia kata tak apa. Tak gaduh pun tak apa kita buat. Pasal kita ada semua cukup belakang dah. Kuda ada 2 ekor. Semua ada belakang dah. Walaupun orang buat persiapan awal semua sekali, saya sempat lagi. Walaupun orang pergi pun, sempat lagi. Pasal kita ni, kalau sekarang ada Mercedes, BMW, kita dah turut orang. Walaupun orang duduk jauh dah. Ni fikiran dia mari.
Asas daripada fikiran ni lah yang menyebabkan dia ni tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Asas mari daripada fikiran dia. Asalnya kerana melengoh-lengohkan. Sebab itulah di dalam kita melaksanakan kewajipan agama ni, kita jangan melengoh-lengohkan. Kita jangan melengoh-lengohkan. Falam yazal dhalika yatamada bi hatta istamarra bin nasil jidd. Jadi aku pun tak ada buat gapo satu, duduk di rumah je. Sehinggalah para sahabat lain ni telah buat persiapan akhir dah untuk nak bertolak. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'hu. Sehinggalah Nabi pun bertolak dah bersama dengan para sahabat. Walam aqdi min jihazi syai'a. Aku tak ada buat apa lagi. Duduk di rumah, tak ada buat persiapan apa lagi. Bukan tak saya pergi, nak pergi. Tapi kerana tidak bersungguh tadi. Bersama dengan para sahabat yang lain. Thumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'a. Aku pun tubik, pergi tengok orang duduk pakai pergi belakang dah. Balik di rumah pun tak ada buat apa satu juga. Falam yazal dhalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazw. Begitulah aku duduk dalam keadaan tak ada buat persiapan apa-apa sehingga para sahabat ni pergi jauh dah. Nabi ni pergi jauh dah. Aku pun tak ada buat apa-apa juga. Tak ada buat apa-apa lagi. Persiapan. Fahamamtu an artahila fa adrikahum. Masa itulah aku mari berasa sekarang ni kena bersungguh dah. Kena buat persiapan untuk bersama dengan para sahabat supaya dan dengan para sahabat. Faya laitani fa'altu. Dia kata alahkan bahaginya kalau aku buat. Masa aku ni bersungguh nak buat masa tu aku buat. Thumma lam yuqaddir dhalika li. Tapi nak buat macam mana Tuhan telah takdir, aku tak buat gapo juga. Mari dalam hati saja tak. Berasa nak buat persiapan nak pergi bersama dengan Nabi tapi tidak terjadi. Tidak terjadi. Sebab tu kita ni satu pengajaran kepada kita di dalam agama. Dalam agama ni kita tidak boleh melengoh-lengohkan. Kita tidak boleh melengoh-lengohkan. Yang menyebabkan kita akan ketinggalan. Fatafiqtu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah yahzununi anni la ara li uswah. Aku mari mikir lagu mana ni. Nak tubik luar takut orang tengok. Nak pergi jalan, nak duduk di rumah saja bukan dia biasa. Puas juga. Nak pergi tubik luar jalan, takut orang tengok. Guana kak ni. Tak pergi berjuang, tak pergi berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang munafik juga. Dia mari berasa malu kat orang. Dia nak tubik dah. Kerana dia tidak pergi bersama dengan Nabi, berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Hak pergi perang bersama dengan Nabi ni hanyalah orang yang munafik sahaja. Orang munafik ni mereka tidak pergi perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw rajulan mimman adzara Allah taala min ad-du'afa. Ataupun orang OKU. Mereka ni memanglah Tuhan maaf kepada mereka. Ataupun orang Tino. Hak ni sahaja hak yang tidak pergi perangnya. Jadi aku ni sama ada termasuk di kalangan orang munafik, orang OKU. Kelah ni aku berasa malu. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Jadi sahabat cerita ke dia, Nabi pun tak ada tanya apa dia. Berjalan. Sehinggalah Nabi berhenti dekat dengan Tabuk. Berhenti ramai-ramai, Nabi pun tanya. Nabi tanya, faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Ketika Nabi duduk ramai-ramai rehat bersama dengan para sahabat di Tabuk tu, Nabi pun tanya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Bapa Ka'ab tak ada ni? Bapa Ka'ab tak ada ni? Nabi tanya bapa? Kerana Nabi kenal Ka'ab ni. Ka'ab ni adalah seorang pejuang agama. Sebelum ni dia ni seorang yang komitmen tinggi di dalam perjuangan agama. Bukan cala-cala orang. Faqala rajulun min Bani Salamah
Lalu satu orang di kalangan Bani Salamah pun sebut, ya Rasulullah, habasahu Burdah. Dia sebut, wahai Rasulullah, duduk tidur dengan bini di rumah kali. Dia sebut, wan nazar fi itfai. Ya. Duduk rehat di rumah. Duduk rehat di rumah tu dengan anak bini dia. Ni boleh. Jadi apabila sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk, Nabi tanya Ka'ab bin Malik, di mana Ka'ab ni? Tak ada ni dalam peperangan Tabuk ni. Lalu seorang di kalangan Bani Salamah telah jawab. Dia kata duduk tidur dengan bini dia di rumah tu, duduk main dengan anak-anak je. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, bi'sa ma qulta. Mu'adz bin Jabal ni seorang sahabat Nabi juga. Dia tegur. Dia kata tak boleh cakap lagu tu. Ka'ab bin Malik ni bukan sebarangan orang. Aku kenal dia sebelum daripada ni dia tidak pernah menyertai peperangan. Dan dia ni orang di antara orang yang bersungguh dalam peperangan. Dia tak mari tu boleh jadi ada sebab-sebab. Jadi kata Mu'adz bin Jabalnya, dia sebut kami tidak kenal Ka'ab bin Malik ni kecuali orang yang baik. Orang yang baik. Dia tidak datang ni boleh jadi ada sesuatu. Ada sesuatu yang berlaku kepada dia. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tidak kata betul, Nabi tidak kata semua sekali. Nabi dia tak buat apa-apa keputusan. Nabi tinggal begitu je. Kerana tidak jelas lagi sebab apa dia tidak datang. Nabi tidak keputusan lalu. Nabi tidak kata boleh jadi dia ni betul sungguh pasal dia orang baik. Tidak. Kita balik kena tanya dia dulu. Lagu mana tengok. Fabainahu ala dhalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab. Dalam tengah-tengah duduk bercakap tadi, tiba-tiba Nabi tengok ada benda nampak putih. Macam cahaya di pada pasir. Nampak putih-putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Aba Khaythamah. Nabi kata hak putih-putih tu Abu Khaythamah. Ini termasuk dalam sahabat ya, lewat datang. Abu Khaythamah pun tak mari juga, tapi akhir dia mari juga. Tapi dia tidak sebagaimana Abu Khaythamah. Fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Apabila mari sungguh tunggu apabila sapa situ memang Abu Khaythamah al-Ansari sungguh. Ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'it tamri hina lamazahu al-munafiqun. Dialah sahabat yang telah bersedekah secupuk tamar. Secupuk tamar ketika mana orang munafikin ni mengejek dia. Jadi orang munafikin ni orang sedekah sikit pun dia ejek, sedekah banyak pun dia ejek. Kalau orang sedekah sikit ada kata nak agak apa banyak ni? Banyak ni saya sedekah. Orang bagi RM1. Kita nak beli apa? RM1. Kalau bagi banyak, dia kata ni nak menunjuk ni. Bagi banyak ni. Ni orang munafikin. Orang mukmin tak sedekah ni banyak ke sikit ke besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ka'ab, lalu Ka'ab meneruskan cerita dia, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Aku duduk di Madinah ni, duduk hari berganti hari sehinggalah siapa berita kepada aku Nabi nak balik dah daripada Tabuk. Nabi bertolak balik dah daripada Tabuk. Nabi duduk di Tabuk lebih kurang 21 hari. Nabi duduk di Tabuk. Fatafiqtu atadhakkaru al-kadhiba wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Lalu mari dalam fikiran aku ni macam-macam. Mari dalam fikiran aku macam mana aku nak jawab ke Nabi. Nak bagi alasan macam mana ni? Aku mikir macam-macam dah ketika. Wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Dan aku pergi tanya anak beranak aku ni hak yang ada hak tino berapa sekali atau tolong bagi
pandangnya sikit, lagu mana aku nak keluar, nak bagi alasan ke Nabi. Macam-macam orang bagi pandangnya. Orang bagi alasan kepada dia, tolong dia ni. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azalla qadiman. Apabila riwayat kata Nabi ni dekat dah dengan Madinah ni. Nabi dekat dengan Madinah dah. Zaha annil batilu hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Apabila dengar khabar kata Nabi dekat dengan Madinah ni, maka semua fikiran hak nak bagi alasan tadi tu hilang belaka. Sebab itulah orang mukmin ni Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pertolongan kepada dia supaya dia sentiasa benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa benar. Walaupun dia berasa takut ke Nabi ni. Berasa takut ke Nabi macam mana, boleh jadi Nabi akan marah ke dia, Nabi akan buat bermacam-macam tindakan kepada dia untuk nak lari daripada tindakan Nabi marah semua sekali. Boleh jadi dia nak bagi alasan. Tapi orang mukmin ni tak apa. Aku nak bercakap benar depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baba araftu anni lam anju minhu bi syai' abada. Dan aku yakin kalau aku cakap, aku bagi berbagai-bagai alasan, aku bercakap bohong depan Nabi, aku tidak akan selamat. Kerana wahyu akan turun. Akan dedahkan hakikat sebenar. Ya, yang berlaku. Ini akidah ni masih ada. Para sahabat ni, akidah ni masih ada. Orang mukmin akidah ni masih ada, maka ia menyebabkan dia akan terus dengan bercakap benar. Terus dengan kebenaran. Fa ajma'tu sidqahu. Lalu aku pun berazam untuk nak bercakap benar depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, sehinggalah Nabi ni sapa ke Madinah. Orang kata sapa dah. Nabi ni sapa ke Madinah dah. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Nabi ni kebiasaan apabila Nabi balik daripada musafir, Nabi akan mari ke masjid dulu. Dia tidak balik di rumah. Ni di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi balik, kerana masjid itu tepi rumah dia aja, dia akan pergi ke masjid, faraka'a fihi raka'atain, Nabi akan sembahyang 2 rakaat, thumma jalasa linnas. Lepas pada Nabi sembahyang, Nabi akan mengadap masyarakat. Kerana Nabi ni seorang pemimpin. Nabi akan duduk situ, orang yang ada apa-apa keperluan, masalah semua sekali mari mengadap Nabi. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadiruna ilaihi. Masa Nabi sudah sembahyang, Nabi duduk berjujuk-jujuk, mari orang-orang munafikin ni mari nak bagi alasan ke Nabi. Kenapa dia ni tak pergi perang Tabuk? Orang munafikin mari berjujuk-jujuk, berduyung-duyung pakat mari nak mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yahlifuna lahu. Mereka bagi alasan dan mereka sanggup bersumpah bahawasanya mereka ni bukan tak segi perang, tapi kerana ada alasan begini. Gitipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang munafikin. Orang munafikin ni dia tak kira siapa, Nabi pun dia tipu, Allah pun dia tipu. Kerana dia tidak ada akidah. Walaupun dia orang Islam. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, bilangan mereka nya 80 orang lebih. Lebih daripada 80 orang mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabila minhum ala niyyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum. Nabi terima apabila dia bagi alasan, Nabi terima. Tak apalah, tak boleh begitu kerana alasan begini-begini, tak apalah. Kemudian Nabi istighfar kepada mereka. Nabi percaya kepada mereka. Nabi istighfar kepada mereka, wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala. Dan Nabi serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak sebenar lagu mana, serah ke Tuhan. Kerana Nabi ni dia ajar kita, Rasulullah hanyalah menghukum mengikut hak zahir sahaja. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita, kewajipan kita nak jatuh hukum tu mengikut hak zahir sahaja, bukti-bukti hak yang ada. Hak dalam hati itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta jitu.
Sehinggalah aku mari. Aku mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdabi. Aku bagi salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab salam aku. Tapi aku kenal muka Nabi ni muka nak marah. Muka lagu lain. Rasulullah hari ni nak marah. Tak ada. Tak kena. Aku kenal Nabi-nya. Summa qala, kemudian Nabi pun sebut, ta'al. Nabi kata, mari masuk dekat. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yaday. Aku pun pergi berjalan. Aku duduk depan-depan Nabi betul. Faqala li, Nabi pun tanya, ma khallafaka? Bapa tak pergi perang? Tak ikut sama bapa? Ada sebab apa dia? Alam takun qad ibta'ta zahraka? Bukankah sebelum perang dulu aku dengar khabar kamu beli kuda? Tambahan. Mu ada dah saya mu beli hak yang lain pula. Semangat kerana nak pergi perang. Tiba-tiba tak pergi apa? Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udrin. Aku pun jawab ke Nabi. Aku kata, wahai Rasulullah, kalau depan aku ni bukanmu, orang lain, dan aku boleh royak bermacam-macam alasan. Bermacam-macam alasan aku boleh royak. Dan aku ni orang cerdik juga, boleh royak macam-macam alasan. Laqad u'titu jadala. Kerana aku ni orang patah, orang yang petah bercakap juga. Pandai. Boleh. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin. Cuma aku ni, aku tahu dah, aku yakin, aku percaya kalau aku kecek pelawak depanmu hari ni, tardha bihi, boleh jadi mu terima lah aku rakyat ni. La yushikanna Allahu yuskhitaka alayya. Aku nya bimbang sangat Allah Subhanahu wa taala akan murka. Akan turun ayat Quran kepada kamu, memurka kepada aku. Aku bimbang sangat. Ya? Wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi 'uqba Allah. Dia kata hari ni aku nak kecek benar. Aku nak kecek benar. Lagu mana nak jadi pun jadilah. Dan aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala sendiri hukum aku. Lagu mana Allah Subhanahu wa taala nak hukum. Aku harap satu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak kecek benar. Walaupun apa yang terjadi pun terjadilah. Wallahi ma kana li min udhrin. Aku boleh jawabnya, aku tak ada sebarang alasan. Tak ada, aku nak bagi alasan, tak ada sebarang alasan. Memang aku boleh pergi pun. Cuma aku tak pergi. Aku nak bagi tahu secara jelas. Wallahi ma kuntu qat aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Kalau aku nak bercakap dengan kamu nak royak pada masa mu nak keluar perang dulu, tidak ada sebelum daripada ni keadaan aku yang lebih seni, yang lebih tubuh badan sihat, lebih dalam perang Tabuk ni lah Tuhan beri semua kelengkapan kepada aku. Cukup belaka. Semuanya cukup belaka. Hina takhallaftu anka, ketika aku tidak bersamamu dalam perang Tabuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi pun jawab, amma hadha faqad sadaq. Nabi kata, mung ni kecek betul. Mung ni kecek betul. Faqum hatta yaqdi Allahu fiha. Jadi ginilah mung bangun balik di rumah, tunggu sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri buat keputusan. Tak mahu hari malam ni internet berona sakan. Jadi kewajipan kita umat Islam untuk mempertahankan agama. Allah Subhanahu wa taala bagi tanggungjawab jaga agama ni kepada kita umat Islam. Jadi kata Ka'ab bin Malik ni, aku tak ada sebagai alasan apa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
kamu baliklah, tunggu sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang hukum kamu. Wa thara rijalun min bani Salamah fattabi'uni. Beberapa orang di kalangan Bani Salamah ni ikut aku. Nampak aku ni keluar daripada Nabi ni, daripada masjid, lalu dia pergi ikut aku, faqalu li, dia pun sebut kepada aku, wallahi ma alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Mereka aku bapa lah mungkin jawab gitu depan Nabi tadi. Dan aku kenal kamu ni tidak pernah buat dosa sebelum daripada ni. Tak ada buat dosa sebelum daripada ni. Dosa serupa dengan tinggal perang ni tak ada. Kamu tidak pernah buat. Laqad ajazta fi alla takuna na'tadarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara bihi ilaihi al-mukhallafun. Dia kata bapa ni buat alasan sekali ni juga. Sebagaimana orang-orang munafikin tu buat alasan semua Nabi terima belaka. Hari ni kalau mau buat alasan pun Nabi terima belaka. Bapa kamu tak boleh buat bagi alasan sekali hari ni je. Kana kafiyaka dzambaka istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka. Kesalahanmu ni cukup dengan Nabi ni istighfar. Perlu Nabi istighfar kat Tuhan terima selalulah. Moga kamu ni sekali ni je kamu salah ni. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah fa ukadziba nafsi. Kan kata orang ni mari meyakinkan aku, mari royak beritahu kepada aku, meyakinkan aku sehingga aku ni mari berasa nak pergi jumpa Nabi balik, nak mendustakan balik, nak bagi alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qultu lahum, aku pun sebut kepada mereka, mari mikir nak pergi dah, mari mikir lagu lain. Aku pun sebut kepada mereka, hal laqiya hadha ma'i min ahadin. Mari mikir, teringat satu soalan. Dia pun tanya, dia kata ada orang lain hak ia tak pergi perang Tabuk ni bersama dengan aku. Hak ki sepuang dengan aku ni ada ke tak? Qalu na'am. Orang-orang ramai tadi dia sebut, ya ada, dia kata. Laqiyahu ma'aka rajulani. Qala mithla ma qulta. Ada dua orang lagi. Dia tu tak pergi perang Tabuk bersama dengan Nabi, dan dia telah jumpa Nabi dah. Dia jawab serupa dengan mu jawab juga. Serupa. Wa qila lahuma mithlu ma qila laka. Dan Nabi sebut kepada kedua-dua sahabat tadi, serupa dengan Nabi sebut kepada mu juga. Qala qultu man huma. Aku pun tanya siapa dia dua orang tu. Qalu Murarah bin Ar-Rabi' al-Amri. Yang pertamanya nama Murarah bin Rabi' al-Amri. Yang keduanya Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ini dua orang sahabat lain. Maknanya tiga orang lah. Yang tidak bersama dalam peperangan Tabuk ni tiga orang. Para sahabat yang mana apabila Nabi ni tanya, dia wayak betul. Dia wayak betul, dia tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Tak ada alasan apa pun. Qala fadhakaru li rajulaini salihaini. Mereka telah sebut kepada aku dua orang yang salih. Aku kenal dua orang ni bukan calon-calon orang. Orang yang salih. Dia pun tak pergi juga perang. Dia tak pergi perang. Qad syahida Badran. Dan kedua-dua orang ni, dia telah terlibat dalam perang Badar. Bukan calon-calon orang. Hak terlibat dalam perang Badar pun tak pergi dalam perang Tabuk ni. Fihima uswatun. Dan dua orang ni orang jadi ikutan di Madinah ni. Qala famadaitu hina dzakaruhuma li. Aku pun balik di rumah. Apabila orang sebut kata ada dua orang lagi kepada aku ni, aku pun terus balik di rumah. Tak jadi nak pergi jumpa Nabi. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalabina ayyuha thalatha min baini man takhallafa anhu. Nabinya selepas daripada aku balik, Nabi buat keputusan, jangan siapa-siapa bercakap dengan dia. Tiga orang ni jangan siapa-siapa tegur dia. Jangan siapa-siapa bercakap dengan dia. Pulau dia. Nabi pulau dia. Ini hukumnya kepada orang yang meninggalkan perjuangan. Hukumnya orang yang melakukan dosa. Para ulama'nya menyebut, orang yang buat dosa ni, kita boleh tak pulau dia. Hukum kita nak pulau orang yang buat dosa. Maksud orang buat dosa besar.
Dan juga dosa dia buat ni berterusan. Beritahu dah, nasihat dah tak jadi juga. Kita nak pulau dia boleh ke tak? Tengok keadaan dia. Kalau sekiranya kita pulau dia berubah dengan sebab pulau tadi, maka kita boleh pulau dia. Pasal cara lain kita ambil belakang dah. Nasihat dia, macam-macam dah buat, tak jadi juga, maka kita boleh pulau dia. Tapi kalau kita pulau dia, yang menyebabkan hasil daripada kita pulau tadi, dia jadi kau berat, kau jauh daripada agama, maka kita tidak boleh pulau dia. Ini cara bagi kita berhadapan dengan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar. Nabi sendirinya, Ka'ab, 3 orang para sahabat ni yang tidak terlibat dalam peperangan Tabuk, Nabi pulau. Nabi suruh para sahabat semua pulau ni. Jangan kecek dengan 3 orang ni. Qala fajtanabna an-nas atau qala taghayyaru lana. Apabila Nabi keluar arahan lagu tu, aku pun tak pergi jumpa orang. Ataupun orang lain pun tak jumpa aku. Semua ni pakat tak jumpa aku belakang. Hatta tanakkarat li fi nafsil ard. Sehingga aku berasa bumi ni berubah dah. Muka bumi. Kerana tekanan terlalu tinggi. Terlalu kuat dalam perasaan aku. Apabila orang tak kecek dengan aku ni, orang tidak tegur siapa aku ni, jumpa orang apa, orang tak bagi salam, orang tak tengok muka, orang tak layan semua sekali. Kerana dia pula, maka aku ni terasa aku duduk dalam dunia lain. Dia berasa ni. Fama hiya bil ard allati a'rifu. Aku rasa bukan duduk dunia, aku duduk biasa ni. Fala bisna ala dhalika 50 lailah. Berapa lama? Selama 50 hari. Semua tu selama 50 hari. Telah di pulau. Sehinggalah turun taubat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ni sebahagian daripada cerita para sahabat. 3 orang para sahabat yang telah tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Macam mana taubat mereka? Bukan kata kita taubat saja, mereka telah dipulau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah mereka ni betul-betul menangis. Dan kita akan jumpa lagi macam manakah ujian-ujian yang mereka hadapi dalam tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pulau. Insya-Allah pada malam ini setakat ini sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri, dan saya minta maaflah pada ni kerana ada gangguan internet pada malam ni, banyak terputus-putus tu. Jadi bagi pihak saya ni, saya minta maaf banyak. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.